12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12 sekalian. Dan kini anda bersama saya Zari Ismail, keseorangan dalam konti. Dan saya akan mengambil kesempatan ini untuk menghubungi Casey yang sedang berada di luar untuk menanyakan sama ada beliau sudah pun bersedia untuk berkongsi kisah ataupun tidak. Hello? Ya, Casey, anda dah pun berada ke tempat tu? saya berada di salah sebuah tempat letak kereta. Balas sini, sudah pun bersedia untuk mulakan kisah, Casey? Anda dapat dengar bunyi cengkerik sah? Dapat dengar, kuat, loud and clear orang kata. Boleh dengar? Boleh dengar. Betul, sini sunyi sepi Dan bila saya mendongak ke langit ni, dapat lihat bulan terang lah, tapi tak penuh lah. Dan boleh nampak bintang malam ni. Ini bermakna malam ni insya-Allah tak hujan Baiklah Casey, kalau sudah bersedia silakan. Baik. Terima kasih Zahir Ismail. Saya akan teruskan dengan kisah misteri yang diceritakan berlaku di salah sebuah tempat letak kereta di Singapura. Selamat tengah malam para pendengar Ria 897. Kiriman yang saya ingin sampaikan ini, ingin saya bacakan ini, datangnya dari Kak Samsia. Beliau waktu itu dalam perjalanan pulang selepas menghantar ibunya pergi berubat. Casey, cuba bayangkan, kakak hantar ibu kakak sekitar waktu asar. Mula-mula kata tukang ubat, sesi perubatan mak kakak ni ataupun ibu kakak memakan masa paling banyak, paling lama 2 jam. Tapi bila sampai waktu 4 lebih petang sampai pukul 11 lebih malam baru habis Casey. Sebab apa? Kakak tak nak ceritakan tentang hal mak kakak ataupun ibu kakak, tapi sedikit informasi. Rupa-rupanya dalam badan ibu kakak ni banyak makhluk dah didiami. Banyak makhluk dah merasuk badan ibu kakak. Sebab itulah Casey, sebab itulah kata akak kita, ibu kakak kadang-kadang rasa tak sedap badan, sakit-sakit badan, jumpa doktor, pergi hospital, masih belum baik. Bila berjumpa dengan pakar mengatakan memakan masa 2 jam, akak kata okeylah. Tapi bila dah sampai dari jam 4.30 masuk 5.30, 6.30, kemudian waktu maghrib dia berhenti seketika. Kemudian sambung pula sampai ke Isyak. Isyak sampai pukul 9. 9 masuk jam 10. Jam 11.45 malam barulah pakar tu keluar dari bilik bersama dengan isterinya dan tengok kakak. Dia kata, awak boleh bawa ibu awak balik sekarang, tapi awak kena pegang dia dia lemah. Orang mana tak lemah Casey? Ibu kakak tidak tinggal dengan kakak, dia tinggal bersama dengan adik kakak. Jadi kakak terpaksa lah telefon adik. Katanya kakak dah on the way nak hantar mak pulang ke rumahnya yang terletak di kawasan Sengkang. Jadi adik kata, okeylah kak, kalau kakak dah dekat sampai, kakak telefon saya turun. Casey, ibu kakak memang lemah. Dalam kereta langsung tak berbual, langsung tak bercakap dengan kakak. Setelah hantar di rumahnya di Sengkang, kakak pun pulang ke rumah kakak. Untuk pengetahuan Casey, rumah kakak terletak di Bukit Batu. Dan pendengar Ria 897, setelah kakak turunkan ibu dalam perjalanan dari Sengkang ke Bukit Batu, kakak sering rasakan
Di tempat duduk belakang kenderaan, macam ada orang tumpang. Casey, setiap kali memandu, setiap kali kakak akan tengok cermin, kakak akan pandang ke belakang. Ini membuat kakak memandu kereta lebih perlahan. Sebab kalau pandu laju, takut tak boleh kawal. Jadi kakak pandu perlahan, makin lambat sampai rumah. Casey, dipendekkan cerita, nak dekat jam 1 pagi, baru kakak sampai rumah Casey. 1 lebih pagi. Masuk kapal rasa tak sedap hati. Mata terpandang loading unloading bay. Dalam hati berkata, aku nak park dekat bawah sini ataupun aku nak naik multi-story kapak. Sabarlah, park dekat bawah kena saman. Kakak pun cekalkan hati, kuatkan semangat. Meremang pula berloma duduk luar ni Baik, saya akan teruskan kisah Kak Samsia. Kak Samsia teruskan perjalanan naik multi-story kapak tempat letak kereta bertingkat. Tingkat 1 biasa penuh, tingkat 2 penuh, tingkat 3 penuh, tingkat 4 barulah ada parking, ada lot yang kosong. Kakak menghampiri lot tersebut. Kakak reverse, masukkan kenderaan, dah habis semua, matikan enjin. Bila kakak tutup pintu kereta, ya Allah Casey, kakak nampak benda tu sedang duduk dekat tempat duduk belakang Casey. Casey, hanya Tuhan yang tahu perasaan kakak. Kakak ni dekat tempat letak kereta tingkat 4. Nampak benda macam tu, pilihan apa yang kakak ada? Nak naik kereta takut, nak turun pun takut. Kakak dah tak tahu nak buat apa. Casey. Lalu kakak terus memandang ke arah blok sebelah. Tempat letak kereta tingkat 4 ini memandang ke blok 8... katanya Kak Samsia. Ternampak ada seorang perempuan ni lah yang tinggal blok sebelah ni sedang memerhatikan kakak. Dia tenung lama sangat. Kakak terus lari dan tak turun tangga. Apa kakak buat? Kakak turun slope. Selalunya kalau letak tingkat 4 kita turun tangga. Ini kali kakak turun slope. Pusing. Alhamdulillah sampai tingkat 1. Bila dah sampai ke bawah, kakak jalan macam biasa tapi napas tercungap-cungap kerana ketakutan. Pendengar Ria 897, Kak Samsia berkata, sampai di kolong blok rumah kakak. Casey, kakak rasakan macam ada orang ikut dari belakang. Setiap kali toleh, tak nampak apa-apa. Tapi bila jalan, dapat rasakan benda tu ikut dari belakang. Rumah kakak tingkat 5. Naik lift takut, kakak naik tangga lah. Dalam perjalanan naik tangga, Casey, kakak mengucap, kakak istighfar, kakak baca surah sampai depan pintu rumah. Pendengar Ria 897, Kak Samsia bercerita, sampai depan rumah, kakak langkah kaki kanan dan beri salam. Nasib baiklah Casey, rumah kakak ni ada pendinding. Kakak pernah sema dan adalah dibantu oleh seorang ustaz Singapura yang terkenal. Saya maaf tak boleh sebutkan namanya ya. Jadi bila masuk dalam, kakak tutup pintu, buka lampu. Suami kakak sedang nyenyak tidur. Anak kakak hanya seorang anak gadis, juga sedang nyenyak tidur. Kakak masuk ke dapur, cuci kaki. Kakak salin pakaian, nak masuk dalam bilik. Anak perempuan kakak keluar bilik. Ma, Ayu, kenapa Ayu bangun? Pukul berapa ni? Ma, Ayu takut, Ma. Ma tengok kat luar, Ma. Ma tengok dekat luar, Ma. Jadi kakak pun tergerak hati, pergi ke bilik anak kakak yang tingkapnya menghadap koridor rumah. Bila kakak buka saja sedikit tingkap, ya Allah Casey, bukan satu Casey, kakak tak boleh kira berapa banyak sedang berdiri depan pintu rumah kakak nak masuk ke dalam Casey. Casey, dipendekkan cerita. Meremang dulu rumah saya duduk sini seorang Dipendekkan cerita, rupa-rupanya
benda yang pakar tu keluarkan dari badan ibu memang keluar. Dia keluar tapi dia ikut kakak balik, Casey. Kakak dah tak tahu nak buat apa. Kakak pergi ke tempat yang lain. Kakak berjumpa dengan ustaz. Ustaz datang, sema rumah, bacakan doa, berubatkan kakak. Tahap demi tahap, bukan sekejap, Casey. Perkara ini bukan makan 1-2 hari. Malah kata ustaz itu harus istiqamah, dilakukan berkali-kali. Barulah sedikit demi sedikit gangguan di luar rumah dapat dihentikan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Banyak terima kasih Casey atas kisah awal tadi. Awak okey tak? Batuk-batuk tu. Ya, saya tak tahu tiba-tiba batuk-batuk ni. Sekarang ini kalau pendengar Ria 897 ingin tahu, saya berada di luar konti di salah di tempat letak kereta lah, dan duduk di sini dengan bunyi jengkerik kalau anda boleh dengar lah. Dapat dengar tak? Boleh dengar jelas sekali Casey. Dengan malam yang sunyi sepi, bulan mengambang, memang seram bila ceritakan kisah kakak ni di tempat letak kereta. Pula depan saya ada 2-3 kenderaan, dan harap-harap dalam kenderaan tu tak adalah orang. Jangan sebut, ya. Jadi Zah, ada kisah selanjutnya Zah. Saya akan cuba cari lagi satu kisah, dan kali ini saya akan pergi ke salah sebuah pohon. Sebab kisah ini berkaitan dengan satu pokok. Oh, okey. Boleh. Anda Boleh. pergi ke sana dulu, akan saya wawarkan satu lagi email dan akan saya call awak kembali. Boleh. Okey. Mencaca sikit saya nak cari tekan butang off ni. Maklumlah keseorangan dalam konti kan. Baiklah, sementara Casey pergi mencari ke tempat yang baru untuk membacakan sebuah lagi kiriman